Jadi orang-orang kafir mengatakan pada hari itu, saya harap saya telah mengambil jalan gaya hidup di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata. Salah seorang ulama bahasa Arab yang hebat, Dr. Fadil Shalih As-Samarai, saya sangat kagum dengan kerjanya dan dia menerangkan dalam salah satu lecturenya perbezaan antara ya wailati dan ya wailata. Sebenarnya biasanya anda katakan ya wailati dan ini sebenarnya adalah min asali bit ta'ajjub. Katanya, ia dari bentuk-bentuk kejutan. Apabila anda melihat sesuatu yang anda tidak boleh percaya apa yang berlaku itu, anda katakan ya wailati. Sebenarnya sekarang juga dalam bahasa Arab moden mereka berkata ya wailati apabila sesuatu yang mengejutkan berlaku. Tapi huruf ta itu digunakan untuk menyatakan lebih banyak kejutan. Dan ketika kejutan itu sebenarnya bercampur dengan kesedihan. Apabila terdapat hasrah dalamnya, apabila terdapat huzun dalamnya, apabila terdapat gham dalamnya, bas dalamnya. Ketika kesedihan bercampur dengan tangisan anda, maka anda akan berkata la wailata. Dan begitulah ayat dimulakan. Kemudian tertulis laitani, kalaulah. Ada dua kalimat dari kejutan dan kemurungan seperti macam mana ni aku boleh buat hal. Aku mempunyai banyak sangat peluang untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dan sekarang aku melihat ke belakang, masih aku tak lakukannya. Dalam bahasa Melayu sebenarnya bukan satu perkataan. Kita berkata, alamak, kalaulah. Itulah ungkapan untuk laita. Dia melihat ke belakang dalam kesedihan. Laitani. Alamak, kalaulah. Kalaulah. Dan apa yang dikatakan time dia melihat ke belakang? Dia ni berkata lagi, lam attahiz fulanan khalila. Perkataan yang sangat indah. Dia berkata, seandainya, jikalau-lah, kalaulah aku tak mengambil begitu dan begitu. Mamat ni sebagai kawan. Ar-Rasul dalam ayat sebelumnya. Seharusnya aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di baris seterusnya dia berkata, alamak, aku sepatutnya tak mengambil Mamat itu sebagai kawan. Mamat mana? Mamat yang membawa anda pergi jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mamat yang mana? Mamat yang membuat anda melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh utusan sallallahu alaihi wasallam. Rakan-rakan yang akan membuat anda bercakap dengan cara bahawa utusan sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah setuju. Anda mempunyai rakan seperti itu. Ada di antara anda merupakan orang-orang yang baik, tetapi anda mempunyai kawan yang tidak baik. Dan semasa anda bergaul dengan rakan-rakan anda yang ini, anda menjadi orang yang tak baik. Dan anda tidak akan dapat menyalahkan rakan-rakan anda itu pada hari itu, seperti yang dilakukan oleh lelaki ini. Ia tidak akan berjaya. Dan dengan cara kawan-kawan itu sangat tidak berguna walaupun anda call mereka setiap hari, cek Facebook mereka setiap hari, teks mereka setiap hari, anda cek tweet mereka setiap hari, anda follow mereka di Twitter ke, anda mengambil berat tentang mereka hari ini, tetapi pada hari penghakiman esok, anda bahkan tidak boleh ingat nama Mamat itu. Awak panggil dia Fulan saja. Fulan bermaksud begitu dan begitu. So and so. Siapa nama Mamat itu? Kamu dah tak ingat dah. Begitulah yang dijelaskan dan digambarkan tentang lelaki ini yang penuh dengan penyesalan pada hari penghakiman. Dan pada hari itu kerana anda dulu tidak peduli dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini. Kan, dalam kehidupan ini utusan itu bukan siapa-siapa untuk anda pun. Tapi utusan itu dalam ayat ini adalah makrifah. Ar-Rasul. Nampak tak? Ya'addu zalimu ala yadaihi. Ittakhaztu ma'ar rasuli sabila. Nampak kan? Kalaulah aku mengambil jalan dengan satu-satunya utusan itu. Tetapi ketika dia sampai bercakap pasal rakannya pula, kawannya pula ini, Mamat ini, dia tidak dapat ingat namanya pula. Itulah realiti jenis rakan-rakan kawan-kawan seperti itu. Anda bahkan tidak akan tahu nama mereka apabila hari penghakiman tiba. Mereka hanya akan menjadi Fulan bagi anda. Fulan bermaksud begitu dan begitu, so and so. Itulah mereka untuk anda dan saya. Kita mesti membuat penilaian yang sangat baik siapa rakan kita, siapa kawan kita yang sebenarnya dan gaya hidup apa yang mereka membawa kita kepada. Wallahi, saya bukan bercakap dari teori. Saya kenal brother yang baik. Mereka dulu orang yang pertama di Salatul Fajar di masjid. Dulu mereka ini adalah orang yang mengetuai beberapa dakwah, kerja-kerja dakwah di MSA dan mengumpulkan kerja-kerja sukarela dan usaha kemanusiaan dan ini dan itu dan yang lain-lain. Dan kemudian berlaku sesuatu dan mereka kenal kawan-kawan yang buruk perangai. Terus mereka hilang. Mereka hilang begitu saja. Dan apa yang membawa mereka pergi? Jenis kawan yang salah. Itu je.
Itu saja, teman yang buruk. Orang-orang itu bukan rakan anda, bukan kawan kamu. Masukkanlah fakta ini dalam kepala anda. Terutama lelaki muda yang duduk di sini. Mamat itu bukan kawan anda. Anda tahu lelaki yang menggunakan bahasa kotor dan anda menyedari bahawa adalah perkara buruk untuk didengar atau dikatakan. Jadi anda tidak mengatakannya. Anda seperti sekurang-kurangnya mereka yang mengatakannya, tetapi saya tak katakan pun. Tidak, ia akan memberikan kesan kepada anda. Itu akan merobek jiwa anda dari dalam tahu. Ia akan memakan anda dan akhirnya mereka akan menarik anda pergi. Dan akhirnya kata-kata seperti itu akan keluar dari mulut anda sendiri. Mereka mengatakannya dalam bahasa Arab, sebuah bekas hanya memberikan apa yang terkandung di dalamnya. Sekiranya kata-kata buruk masuk ke telinga anda, kata-kata buruk itu akan keluar dari lidah anda. Sekiranya juga anda melihat kejahatan sepanjang masa, maka tindakan jahat akan keluar. Benda-benda itu semua akan keluar. Mereka tidak hanya tinggal di dalam. Anda tidak boleh berpura-pura bahawa perkara yang anda tonton di internet dan perkara yang anda dengar dan tempat yang anda pergi tidak akan memberi kesan kepada watak anda. Mereka akan memberi kesan. Dan kita tidak mahu menjadi orang-orang itu yang menyesal mempunyai kawan yang salah pada hari penghakiman. Apa maksudnya ini? Anda dan saya harus berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencari teman-teman yang menjadikan kita lebih terhormat. Mereka menjadikan adab kita lebih baik. Mereka menjadikan ucapan kita lebih baik. Mereka menjadikan kita lebih sopan. Mereka menjadikan kita lebih sabar. Mereka menjadikan kita orang yang lebih baik. Dan nasihat peribadi saya kepada anda adalah jika anda mempunyai orang tua dalam keluarga anda, luangkan lebih banyak masa dengan mereka. Anda akan belajar bersabar. Dan jika anda mempunyai masalah ego, jika anda mempunyai masalah kebanggaan, luangkan banyak masa dengan ibu bapa anda. Kerana mereka akan menjatuhkan anda sepanjang masa. Ia juga akan membakar anda dan anda akan menjadi rendah hati. Luangkan banyak masa dengan ibu bapa anda. Saya tahu anda tidak suka menghabiskan masa dengan ibu bapa anda. Kerana ayah anda selalu memberitahu anda macam-macam benda. Anda seperti, aku tak mau dengar inilah. Sebenarnya, apa yang diberitahu itu lebih baik untuk anda. Ia dapat membinakan watak anda. Ia dapat membinakan kerendahan hati anda. Ada sebab Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepada kita untuk meluangkan masa dengan ibu bapa kita. Dan ada sebab Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepada kita untuk bersabar dengan mereka, kedua ibu bapa kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyuruh kita sabar dengan rakan-rakan kita, kan? Dia tidak memberitahu kita ayat tertentu dalam Al-Quran bersabar dengan orang lain, tetapi dengan ibu bapa, ya. Dan dia Subhanahu Wa Taala juga memberitahu kita bersabar dengan musuh-musuh Islam. Dan dia Subhanahu Wa Taala memberitahu kita bersabar dengan ibu bapa. Kenapa? Kerana ibu bapa boleh mengatakan sesuatu yang akan menguji kesabaran anda. Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Dan itulah sebabnya dia Subhanahu Wa Taala menyuruh kamu melakukannya. Dan ia akan membinakan watak anda.